Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu agama dan kepercayaan. Seperti mana yang kita tahu, isu agama dan kepercayaan ini bukanlah satu perkara yang baru. Sejak zaman penjajahan lagi telah ada isu ini. Contohnya seperti fahaman komunis yang anti terhadap agama dan kepercayaan. Selain itu, pada zaman kini, isu berkaitan dengan fahaman liberalisme telah sering menjadi buah mulut masyarakat Indonesia. Oleh itu, konsep penghayatan etika dan peradaban ini amatlah penting dalam diri masyarakat Indonesia. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang bertamadun. Ini kerana negara Malaysia mempunyai agama, kaum dan kepercayaan masing-masing. Namun masalah berkaitan agama dan kepercayaan sering timbul di mana saja maupun alam maya ataupun dunia nyata. Sejak zaman penjajahan lagi, tanah Melayu telah menghadapi isu agama dan kepercayaan yang lebih kurang sama pada masa kini. Semua gerakan dan pemikiran baru yang berkembang dalam masyarakat majmuk di Malaysia telah menimbulkan masalah agama dan kepercayaan berterusan sehingga hampir sukar untuk diatasi. Hal ini kerana konsep etika dan peradaban dalam setiap individu dan pihak yang bertanggungjawab untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang bertamadun dan beretika tidak diberi perhatian. Oleh itu, terdapat beberapa punca yang perlu dibincangkan agar masalah ini dapat dicegah supaya tidak menjadi masalah yang lebih serius. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kemukakan masalah isu komunis di negara kita pada tahun 1945 di Batu Pahat, Johor, di mana fahaman komunis merupakan fahaman yang tidak mempercayai Tuhan. Fahaman itu juga telah membuatkan orang Melayu ketika itu tak mahu terpengaruh dengan fahaman tersebut. Apabila komunis ambil alih pemerintahan selama 14 hari, mereka melakukan kezaliman yang amat dahsyat terhadap orang Melayu di Batu Pahat, Johor. Antaranya, mereka menunjukkan sifat kebencian terhadap orang Melayu yang beragama Islam di sana dengan melakukan kekejaman. Antaranya, mereka melarang orang Melayu berkumpul di masjid pada bulan Ramadan untuk melakukan ibadah seperti solat tarawih. Kawasan masjid dan barangan-barangan di dalam masjid juga turut dicemari dengan masjid dijadikan sebagai tempat penyembelihan khinzir dan juga naskah Al-Quran dijadikan sebagai pengesat najis. Hal ini menunjukkan sifat tidak berlapang dada komunis terhadap isu keagamaan, terhadap agama dan kepercayaan orang bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengemukakan tentang isu yang saya telah kaji, iaitu tentang pemikiran liberal dalam masyarakat di Malaysia. Saya tidak mahu mengatakan bahawa liberal ini merupakan perkara yang salah kerana ia memberikan hak kebebasan untuk masyarakat berfikiran terbuka. Tetapi ia menjadi perkara yang negatif apabila mereka menggunakan pemikiran liberal mereka untuk menafsir agama menggunakan rasional akal mereka sendiri. Perkara ini telah menyebabkan wujudnya pemikiran-pemikiran yang salah dan telah menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat di Malaysia. Perkara ini wujud kerana mereka menganut fahaman pluralisme. Pluralisme ini ialah menyatakan bahawa semua agama adalah sama, iaitu benar belaka. Pluralisme ini dia memberikan hak sama rata untuk memberikan hak kebebasan lah orang kata untuk masyarakat-masyarakat ini menganut agama yang mereka mahukan. Seterusnya, ada satu kes di Malaysia, mereka mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut agama Islam di Malaysia. Terdapat pihak-pihak yang terlibat, mereka mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad dari agama Islam. Mereka telah menyalah tafsirkan ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama. Menurut tafsiran ulama yang muktabar, ayat tersebut hanya terpakai bagi orang yang bukan Islam, iaitu mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan mereka sendiri. Adapun bagi penganut Islam,
maka mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam termasuk tuntutan memelihara akidah dan iman. Jadi dalil tersebut tidak sesuai digunakan untuk orang Islam menjadikan alasan kepada mereka untuk murtad. Penggunaan media masa ini adalah platform untuk menyebarkan berita dan masalah-masalah tentang yang berlaku dalam Malaysia. Antara platform yang kita boleh gunakan pada era ini ialah Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya yang dapat menyebarkan. Oleh itu, penggunaan yang dapat pada hujung jari ini akan menyebarkan segala berita dan pencerahan berkaitan Islam dapat demi memajmukkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Pihak bertanggungjawab boleh mengadakan kempen mengenai isu masalah agama dan kepercayaan. Oleh itu, masyarakat akan lebih faham dan mengetahui punca berlakunya salah faham antara agama dan kepercayaan di Malaysia. Jadi, contoh untuk mengadakan kempen iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Rumah Terbuka. Hal ini dapat menjadikan hubungan antara kaum lebih erat dan lebih memahami antara satu agama dengan agama yang lain. Go. Seterusnya ahli keluarga. Ahli keluarga juga merupakan alat dan cara yang penting bagi menjadikan seseorang itu lebih beretika. Ahli keluarga haruslah mendidik anak-anak mereka tentang ilmu agama yang lebih dan menekankan tentang menghormati agama. Seperti contoh, seorang ayah dia perlulah mendidik anaknya daripada zaman persekolahan lagi. Dan zaman persekolahan itu haruslah mendidik anaknya supaya mendalami ilmu agama dan menghormati agama lain supaya tidak berlakunya pemusuhan antara agama dan kaum. Di samping itu, masyarakat juga mestilah memainkan peranan mereka sebagai individu yang bertanggungjawab bagi menjadikan sebuah negara yang bertamadun dan beretika walau di mana sahaja. Terdapat pelbagai cara yang perlu diketahui dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian pada setiap individu. Antaranya ialah mengamalkan sikap toleransi terhadap agama dan kepercayaan masing-masing di mana kita berada. Seperti contoh, di kawasan perumahan yang mempunyai jiran berlainan agama dan di tempat kerja yang mempunyai pelbagai kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap sikap toleransi dan persefahaman dapat menjadikan masyarakat lebih beradab dan beretika serta menjadi punca bagi menyelesaikan masalah agama dan kepercayaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia. Baik, saya di sini ingin mengupas tentang langkah-langkah untuk mengatasi ancaman komunis. Memang sekarang komunis dah tak ada, tapi kita nak kupas langkah-langkah orang dululah untuk mengatasi ancaman komunis. Jadi antara langkahnya saya cuma ambil 3 je, sebab kalau nak banyak-banyak nanti tak habis. Jadi yang 3 tu saya ambil antaranya Undang-Undang Darurat, Perang Saraf dan Pasukan Keselamatan. Undang-Undang Darurat ini diasaskan pada tahun 1948. Contoh dia IC untuk untuk sesiapa yang 12 tahun dan ke atas wajib membuat IC untuk memudahkan kerja pasukan keselamatan untuk membuat pemeriksaan. Okey. Dan yang kedua iaitu pasukan keselamatan. Kerajaan memperbesar anggota tentera dan polis. Polis diperbesarkan antara 40,000 orang ke 70,000 orang. Ramai kan? Yang kedua, kerajaan juga menubuhkan pasukan Home Guard yang kebanyakannya terdiri daripada lelaki dan wanita Melayu untuk memberi semangat kepada orang lain untuk mencegah ancaman komunis ni. Dan yang terakhir iaitu Perang Saraf. Perang Saraf ni bertujuan untuk menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama menentang ancaman komunis ni lah. Antara pengisian dalam Perang Saraf ni ialah mengadakan kempen bulan penduduk Tanah Melayu menentang ancaman komunis.
Okey, untuk bahagian masalah liberal ni, cara penyelesaian dia memang agak berat sebab perkara ini perkara yang tak nampak, perkara yang maknawi. Jadi dia berkait dengan akidah ataupun akal setiap manusia. Jadi pada pihak ibu bapa haruslah didik anak mereka dengan sejak kecil, dari kecil lagi. Seperti mana peribahasa kita, melentur buluh biarlah dari waktu rebungnya. Dan pada pihak individu haruslah banyakkan diri untuk mempelajari ilmu masing-masing. Seperti agama Buddha, fahamkan agama Buddha. Dan orang Islam, perbanyakkan agama Islam. Dan orang Hindu, perbanyakkan hidup. Perbanyakkanlah menghadirkan diri ke dalam majlis agama. Pada pihak masyarakat ataupun masyarakat sekeliling, dia mestilah bertolak ansur dan saling hormat menghormati antara agama satu sama lain. Seperti mana seperti contoh kita beri makanan, kita menghormati agama-agama mereka. Seperti itulah. Dan pihak berkuasa hendaklah mengambil berat ataupun mengambil tindakan ke atas orang yang berkefahaman liberal supaya untuk mengelakkan lagi berleluasanya pemikiran tersebut. Assalamualaikum. Okey, baik. Untuk kesimpulan pula yang dapat kami simpulkan adalah isu agama dan kepercayaan dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini bukanlah lagi suatu perkara yang biasa atau perkara yang baru, kerana isu ini telah menyebabkan salah faham serta-merta pergaduhan antara kaum yang menganuti agama mereka masing-masing. Kami telah mengenal pasti konfliknya yang berlaku mengenai agama dan kepercayaan, seperti kewujudan fahaman komunis yang anti terhadap mana-mana agama. Oleh hal yang demikian, konsep etika dan peradaban perlu diterapkan dalam setiap rakyat agar kesejahteraan negara dapat disemaikan. Selain itu, kita juga perlu mengambil berat tentang isu agama dan kepercayaan di Malaysia ini supaya masyarakat tidak berpecah belah, sama ada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain yang ada di Malaysia. Justru itu, agama dan kepercayaan perlu diambil berat oleh semua pihak supaya masalah ini dapat dibendung, dan kita perlu juga melahirkan masyarakat yang faham antara satu sama lain bagi mengeratkan agama-agama yang ada di Malaysia. Akhir sekali, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.